Sahaja irama Malaysia atau etnik kreatif, pasti sesiapa sahaja terngiang-ngiang nyanyian dari penyanyi nombor 1 negara, Datuk Seri Siti Nurhaliza. Okey, lagu irama Malaysia yang saya suka adalah Kulit Kendi yang dinyanyikan oleh Datuk Seri Siti Nurhaliza. Saya memang dibesarkan dengan lagu-lagu irama Malaysia ni sebab ayah saya ni pemuzik. Dia memainkan lagu-lagu asli. Contoh dia lagu Langgam, Inang, Zapin. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Wajah manis ayu, getar rasa jiwa, bolehkan dah tahu hati milik siapa? Hati masih dara, jiwa kekal muda. Kalau kanda suka, risik pada bonda. Sungguh kanda kasih, hati rasa sayang, pada dinda masih jiwa tetap kenal. Kalau memang benar kasih biar satu, jangan bawa onar, kelak nanti malu. Kalau memang benar kasih biar satu, jangan bawa onar, kelak nanti malu. Kalau memang benar kasih biar satu, jangan bawa onar, kelak nanti malu. Jangan ragu-ragu, jangan ragu kasih dalam diri. Hanya pada satu, aduhai sayang, milik hati ini. Dinda sungguh bijak, manis tutur kata. Mana boleh tidak, aduhai sayang, hati sudah suka. Untung nasib padan, angan jadi nyata. Bunga kembang taman, mekar dalam jiwa. Duduk pada hati, risik pada jiwa. Awak hingga mati, jangan kita lupa. Wajah manis ayu, getar rasa jiwa, bolehkan dah tahu hati milik siapa? Hati masih dara, jiwa kekal muda. Kalau kanda suka, risik pada bonda. Sungguh kanda kasih, hati rasa sayang, pada dinda masih jiwa tetap kenal. Kalau memang benar kasih biar satu, jangan bawa onar, kelak nanti malu. Kalau memang benar kasih dia satu, jangan bawa onar, kelak nanti malu. Kalau memang benar kasih biar satu, jangan bawa onar, kelak nanti malu. Itu tadi antara pembukaan yang cukup meriah, cukup bertenaga daripada Fakulti Tari Suara, pelajar-pelajar daripada Fakulti Tari Suara dengan judulnya Tenglu. Zapin Tenglu. Baik. Awak dari tadi saya nampak ada sikit kemahirannya. Saya tak sabar nak masuk tu nak bersama-sama juga menari. Tapi bukan setakat sekarang sahaja kerana kita akan meneruskan kemeriahan ini sehingga ke penghujung siaran pada hari ini. Hari ini 17 September 2022, selamat berhujung minggu. Dan kalau kita lihat Fatin, semalam kita telah
meraihkan Hari Malaysia dengan membawakan kepada para penonton warna-warni Borneo, dan kita teruskan lagi pada hari ini. Dan kalau kita lihat juga pada malam tadi di mana di Melaka telah berlangsungnya sambutan yang cukup hebat, di mana kira-kira 50,000 pengunjung telah pun berada di Melaka untuk menyaksikan majlis yang gilang gemilang ini. Betul, saya kira ini adalah semangat yang dibawakan oleh seluruh rakyat Malaysia sempena Hari Malaysia 16 September semalam. Bukan itu saja, 10,000 membanjiri di Melaka. Kita tengok juga sambutan kereta api Sarung juga semalam. Kalau sebelum ini mungkin dah diadakan lama, tetapi semalam luar biasa, cukup meriah. Ramai yang kata turun bersama-sama meraihkan sambutan Hari Malaysia. Apa yang lebih menarik perhatian kita daripada apa juga dikongsikan di media sosial dan kita saksikan di kaca TV sendiri, di mana busana era 50-an dan 60-an diperagakan pada malam tadi, Fatin. Yang cukup hebat seperti mana Fatin juga pada siaran hari ini cukup jelita dengan pakaian tradisional kita. Tapi inilah semangat yang kita mahukan, di mana kita rakyat Malaysia semua bersatu padu dan juga saling menghormati dan juga menghargai satu sama lain. Lihatlah bagaimana warna-warni dan gemilangnya majlis pada malam tadi dengan Vespa dan pakaian-pakaian tradisional dan juga pakaian-pakaian daripada etnik suku kaum, semuanya ada di Melaka. Betul, pada malam tadi. Pelbagai kaum, pelbagai bangsa turun sama-sama untuk kita meraihkan sambutan Hari Malaysia semalam. Dan itu semalam, Farin, yang mana kita harapkan semangat itu berterusan untuk tahun-tahun akan datang. Dan juga setiap hari kita ada semangat cintakan negara kita. Baik, kita nak kongsikan sesuatu. Mungkin juga ini ada kena-mengena juga dengan kita punya tradisional, budaya dan sebagainya. Di mana hari ini kita nak mengetengahkan irama tradisional untuk kita memartabatkan lagi, faham lagi apa erti dan juga keaslian irama Malaysia. Irama Malaysia, kalau kita lihat negara-negara lain dengan K-popnya, dengan Hindustannya dan kemudian pelbagai lagi, tapi mengapa tidak kita terus mengetengahkan irama Malaysia ini dan terus menghayatinya. Dan ini yang kami bawakan pada hari ini. Dan sekiranya anda bukan saja mengenai irama Malaysia, tetapi kalau ada terimbau kembali lagu-lagu penyanyi-penyanyi pujaan anda dalam kategori irama Malaysia, kongsikan bersama kami di Facebook Wanita Hani TV3 dan juga Instagram kami WHI TV3. Okey, dah bercakap mengenai lagu kegemaran anda, Fahrin, salah satu lagu irama Malaysia yang terngiang-ngiang di kepala. Saya kalau ingat Arwah Pak Ngah, lagu Arwah Pak Ngah, dan kemudian pastinya lah Nurhaliza Idris dan juga Siti Nurhaliza dan juga penyanyi-penyanyi akan bersama kita pada hari ini. Setuju. Kalau nak tahu dengan lebih banyak lagi berkenaan dengan topik kita hari ini, jangan lupa tunggu sehingga jam 1 tengah hari nanti bersama kami dan juga tetamu-tetamu serta penari-penari dan juga tetamu yang kita bawakan hari ini. Sebelum kita berehat, kami bawakan kembali persembahan Fakulti Muzik Aswara, Umpan Jinak di Air Tenang. Silakan. Dah berbunga alun suara, terdengar merdu hanya dendangan. Madah berbunga alun suara, terdengar merdu hanya dendangan. Wajah yang indah ditatap saja, hati yang satu digadai jangan. Wajah yang indah ditatap saja, hati yang satu digadai jangan. Jangan tergoda bintang di awan, kalau terbitnya di siang hari. Jangan tergoda bintang di awan, kalau terbitnya di siang hari. Jinak merpati makan di tangan, jangan dikurung di sangkar hati. Jinak merpati makan di tangan, jangan dikurung di sangkar hati. Anak nelayan naik perahu,
sedang berdayung hujan gerimis. Anak nelayan naik perahu, sedang berdayung hujan gerimis. Hancur hati orang tak tahu, mulut ketawa, hati menangis. Hancur hati orang tak tahu, mulut ketawa, hati menangis. Patah daun berganti, bunga pun kembang tiap tangkainya. Patah daun berganti, bunga pun kembang tiap tangkainya. Tak guna lagi daku sesali, sudahlah takdir, apa nak daya. Tak guna lagi daku sesali, sudahlah takdir, apa nak daya. Antara persembahan yang memukau mendayu-dayu di hari Sabtu kita ni, yang mana kita bersama dengan Haziq Rosidi. Apa khabar Haziq? Sihat, alhamdulillah. Haziq ni suaranya mendayu memang tak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Dan hari ini kami bawakan dua orang penyanyi yang sebenarnya tidak asing lagi dengan irama Malaysia. Dan suara mereka ni, suara untuk irama Malaysia ni bukan calang-calang tau. Ini antara dua orang yang masih lagi terus kekal. Haziq dan juga Asmida. Okey, dan hari ini sebelum kita nak bercerita panjang dengan mereka, kita nak kongsikan anda trivia berkenaan dengan topik kita hari ini. Apa kata kita saksikan seni irama Malaysia. Tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Sebut sahaja irama Malaysia atau etnik kreatif, pasti sesiapa sahaja terngiang-ngiang nyanyian dari penyanyi nombor 1 negara, Datuk Seri Siti Nurhaliza, Ratu Irama Malaysia Nurhaniza Idris serta penyanyi lain seperti Siti Nordiana, Shura, Aisyah dan ramai lagi. Mengimbas kembali sejarah bermulanya irama Malaysia pada tahun 80-an, genre muzik yang mengaplikasikan bunyian alat-alat muzik dan rentak lagu tradisional Malaysia ini pernah berada di dalam fasa kegemilangannya yang tersendiri. Selain itu, sebut sahaja tentang irama Malaysia, pasti semua mengenali sosok hebat iaitu komposer dan pengubah muzik yang tidak asing lagi di tanah air, Allahyarham Datuk Suhaimi Muhammad Zain atau lebih dikenali sebagai Pak Ngah. Pernah mendapat julukan bapa irama Malaysia kerana begitu sinonim sebagai komposer lagu berentak tradisional dan etnik. Karya Allahyarham masih lagi segar dalam ingatan dan sentiasa menjadi siulan bagi sesiapa sahaja yang mendengarnya sehingga ke hari ini. Meskipun kini peralihan evolusi muzik semakin berubah mengikut peredaran zaman, namun diharapkan agar irama Malaysia ini terus kekal relevan dan terus dipelihara kepada satu generasi ke generasi lain yang akan datang.
Saya bila mendengar laporan tadi Fatin dengan kita berbusana seperti ini, dengan Fatin ada bunga kebangsaan di telinga tu, saya rasa betul-betul kita dalam mood pada hari ini. Apatah lagi kita bersama dengan dua orang tetamu yang memang tak asing lagi dengan irama Malaysia, Fatin. Ya, Asmida dan juga Haziq. Kita hari ini kita nak berkongsikan dengan anda berdua juga. Berdiskusi, betul. Berdiskusi berkenaan dengan irama pembawakan atau perjuangan dalam industri kita ni. Macam Asmida sendiri kan, berapa lama dah sebenarnya memang meminati irama Malaysia dan memang lagu-lagu pun bergenre irama Malaysia. Disebabkan apa sebenarnya? Okey. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada wanita hari ini sebab sudi menjemput saya, dan saya rasa satu penghormatan bila saya dipanggil untuk diskuskan topik irama Malaysia ni. Saya sebenarnya memang basic saya, asal saya adalah lagu-lagu Melayu asli, di mana mak saya memang menyanyi lagu asli dan keluarga saya memang meminati lagu-lagu Melayu asli. Jadi background tu, kalau kata berapa lama saya menyanyi tu sejak kecil lah sebenarnya. Cuma nak dijadikan cerita, bila saya masuk ke dalam industri, saya perkenalkan diri saya dulu dengan nyanyian lagu pop ballad. Itu yang seingat saya. Asmida. Okey. Dan Asmida juga adalah seorang tenaga pengajar ataupun pensyarah di Aswara. Dan penyanyi kita tu untuk adalah adik pada Asmida. Okey. Haziq. Okey, Haziq ni kalau dengar suaranya lah, kita tak sangka ni orang muda tu yang menyanyi dengan dia. Kan. Okay. Klasik kan? Tapi Haziq, pertama sekali kalau orang muda macam kita selalu nak memilih ke arah pop, ballad dan sebagainya. Tapi Haziq, seingat saya lah, kemunculan dalam industri terus orang kata ketengahkan forte ataupun kelebihan diri sendiri. Betul. Daripada awal. Haziq, kenapa? Sebab saya dibesarkan background family, mak, abah, dia memang minat lagu-lagu macam ni. Masuk je kereta, pasang masa tu tape. So tape je, lagu M. Kilau, lagu asli. Betul. So daripada kecil memang dah dididik lagu-lagu ni. Dan saya juga belajar dengan, kami anak murid yang sama sebenarnya. Dekat Johor. Guru yang sama. Guru yang sama. Kita samalah, saya baru Johor. Saya balik dulu. Mungkin nama beliau Abdul Rahman Kamarudin. Ya, tapi Amy jadi anak murid terawal dulu lah. Sebelum itu baru saya menyusul. Betul. Kita dah kenal daripada kecil sebab guru yang sama kan. Jadi kami ni sama-sama membesar dalam environment yang sama. Betul. Lebih kurang. Dia Ghazal, saya asli macam tu. Tapi memang seronok lah bila kita tengok ada orang muda terus nak mengetengahkan irama Malaysia. Okey, tapi kan macam irama Malaysia ni kalau kita nak bezakan dengan lain-lain, uniknya dari segi suara dululah. Sebenarnya macam mana? Lenggoknya ke ataupun dia ada suara yang berbeza atau macam mana sebenarnya? Kita tanya cikgu lah. Okay. Ini pendapat saya dia punya ciri tu ciri kan. dia. Lagu Melayu ni dia menonjolkan kita punya adab, kita punya adat budaya kita kan, di mana kita ni ketimuran. Jadi penuh dengan sopan dan santun, dengan bunga-bunganya, walaupun bukan Kerawang je, bahasa kan. Jadi nyanyian lagu Melayu asli ni penuh dengan kelembutan, penuh dengan sopan santun. Liriknya tertibnya. Macam itulah. Ini lagi satu Amy, Aziz tahu, Aziz belajar jugalah. Lagu asli langgam, ghazal, semua berlainan cara nyanyian. Betul, semua orang berbeza. kata sama, lain sebenarnya. Asli langgam lain, asli deli lain, asli pure asli lain, ghazal lain. Dia macam mana tu, Zik? Lain. Mungkin boleh bagi contoh lenggok dia ke apa? Kalau ghazal Seri Mersing, kalau asli Seri Mersing. Kalau ghazal Seri Mersing. Wah, ini yang saya nak. Jawapan ni yang saya nak ni. Farsi Sarigama sebab ghazal tu dimasukkan elemen ada Arab sikit, dan ada Sarigama. Sebab memang asal daripada sana ghazal kan. Betul. So dia datang ke Malaysia, tanah Melayu dah lama dulu. Okey, tapi itu antara apa yang diketengahkan Haziq. Tapi banyak tanya jugalah untuk sekarang ini, kalau kita melihat dalam industri kita kan, boleh kira juga antara yang suka genre-genre juga memperjuangkan industri irama muzik ni kan. Dan juga kalau mungkinlah apa antara sebabnya, bukanlah nak cakap agak ketinggalan, tetapi tak mendapat perhatian generasi muda ni. Okey, pendapat saya mungkin tanggungjawab kita sebagai orang Malaysia, orang Melayu, bertanggungjawab untuk mempromosikan benda ni lebih meluas. Tak kisahlah kita orang sorangan ke, NGO ke ataupun government ke, kita semua ada tanggungjawab masing-masing untuk menaikkan kita punya seni budaya kita sendiri. Bukan seni budaya orang lain, kita orang Melayu kita punya sendiri. Jadi mungkin kita selalu upload lagu-lagu IG, lagu-lagu tradisional ke, so mungkin naikkan balik mood-mood lagu-lagu ni yang kita tahu memang dah hampir
Ini pun tahulah dah makan. Bagi saya mencelah sikit boleh? Silakan. Kita macam memasyarakatkan balik budaya kita. Seolah-olah macam budaya kita tu bukan dalam masyarakat kita lagi. Macam itulah situasi yang sekarang ni kan. Macam kita sepatutnya macam memasyarakatkan balik budaya sendiri. Ini pendapat saya sahajalah. Sebab memang sebenarnya hakikatnya ada ramai peminat lagu klasik, lagu Melayu lama, dan ramai penyanyi dan pelapis. Cuma mungkin jalannya tu belum begitu jelas lagi. Alhamdulillah sekarang ada social media platform dan sebagainya. So kita dapat lihat actually ramai sebenarnya orang yang suka. So hopefully in the future lebih ramai lagi yang akan menonjol ke depan. Okey, kejap lagi kita nak tanya juga pada Asmida, bagaimana saluran yang tepat sebenarnya untuk mereka yang ada potensi tapi tak tahu bagaimana nak selahkan bakat mereka. Seperti Fatin. Fatin ada potensi Irama Malaysia. Kejap lagi kita dengar. Okey, apa kata kita dengar terlebih dahulu pendapat orang ramai mengenai topik kita hari ini, Irama Malaysia. Kita dengarkan. Okey, lagu Irama Malaysia yang saya suka adalah Kurit Kundi yang dinyanyikan oleh Datuk Seri Siti Nurhaliza, kerana lagu tu mempunyai pelbagai bahasa daripada setiap negeri dan sangat-sangat unik. Okey, lagu tu saya ulang jelas sikit. Yang kurit itu kundi, yang merah sagam, baik budi indahlah bahasa. Oi, pantun lama tinggi kiasannya. Nak berkabar tingginya budi kita ya Tuhan. Nak berkisah gaya tutur bicara. Kalau tinggi untung jadi bintang. Oi, kalau rendah masih jadi intan. Saya memang dibesarkan dengan lagu-lagu Irama Malaysia ni sebab ayah saya ni pemuzik. Dia memainkan lagu-lagu asli. Contoh dia lagu Langgam, Inang, Zapin. Lagu-lagu berita asli ni memang terbaik. Sebabnya memang kita kena pertahankan lagu-lagu Irama Malaysia lah. Sebab inilah kita punya jati diri tunjang budaya ni. Sebab first is the music, sebab Nana suka bunyi tradisional. Second, dia sangat puitis, bahasa dia indah. Pada duduk di tepi sungai, duduk menjerat si ketalah batu. Okey, lagu Awal Dondang Nur Aiza Idris, sebab lagu tu saya rasa ada mesej-mesejnya lirik dia tu. Kalau nyanyi saya rasa chorus saya tahu. Awal Dondang Dondanglah sayang, Awal Dondang Dondanglah sayang, ayo awal Dondang Dondanglah sayang. Itu di antara pandangan orang ramai berkenaan dengan topik kita Irama Malaysia yang kita bawakan hari ini. Farin, kita dah bersembang-sembang dengan Haziq dan juga Asmida kan. Kita nak juga tanya band kita pada hari inilah. Di sana tu walaupun jauh tapi boleh dengar lah kan suara kita. Kita ada vokalisnya Nana. Nana merupakan adik kepada Asmida. Nana ni sebenarnya memang minat irama Melayu ke, irama Malaysia ni ke, ataupun memang ikut-ikut kakak ke, atau macam mana sebenarnya? Jadi saya minat sebab daripada saya lahir lagi memang family dah dedahkan dengan lagu-lagu irama Malaysia, dengan lagu-lagu asli. Jadi saya dah memang minat, memang dah ada dalam diri. Okey, dari kecil lagi. Okey, kalau lagu-lagu kegemaran apa Nana? Kalau boleh disebutkan. Lagu kegemaran saya suka lagu Damak tapi dalam versi filem. Wow. Nyanyi sikit. Kita nak dengarkan juga. Satu rangkap tu. Rosak pandangan kerana padi sayang, rosak padi kerana lalangnya, aduhai Damak sayang. Ini kalau pejam mata kan, memang teringat macam gambar filem hitam putih tu tahu. Dengan suara tu. Kita nak dengarkan pendapat pensyarah suara sendiri. Apa tu? Macam mana suara? Itulah saya cakap tadi, kelembutan, adab, tutur, tertibnya. Lagu-lagu Melayu tu menggambarkan seni budaya kan. Macam mana yang Husna nyanyi tadi, lagu-lagu kita sebenarnya bukan tak ada. Dia lebih kepada tidak menjerit. Approach dia tu tidak
Betul lah, dia mendayu. Dia mendayu. Dia ada alunan. Kalau tinggi pun dia melankolik. kontrol. Macam tu. Betul. Kalau ada menggunakan nada yang tinggi pun dia akan kontrol benda tu. Kepit sikit. Okey. Itu teknik tu Haziq. Betul. Haziq, okey. Ya, Bila kita cakap ni, kita bincangkan bagaimana terus nak memasyarakatkan irama Malaysia, menarik perhatian anak-anak muda dan sebagainya. Okey, satu saya nak tanya juga tentang pendekatan mengkontemporarikan irama Malaysia dan juga adakah itu jalan terbaik ataupun kita boleh terus kekalkan yang lama tu untuk keasliannya untuk anak-anak muda ni pun. Bagi saya ada orang suka, ada orang tak suka. Jadi kita kena hormat kedua-dua golongan ni. Yang tak suka mungkin orang lama. Yang suka orang baru. Dia suka contemporary traditional. Okey, cuba letak rap sikit. Macam orang lama letak rap, confirm dia marah punya kan. Tapi saya rasa ikut kepada kehendak masa tu. Okay, yang zaman sekarang bagi saya kalau boleh kalau nak mainstream kan, better kita contemporary lah sikit. Contemporary. Jadi jangan hilangkan keaslian lagu-lagu lama tu. Adakah irama Malaysia ni juga berkait rapat dengan instrumen ataupun sebagai contohlah tak ada instrumen tu tak irama Malaysia lah dia atau sebenarnya dia macam mana? Bagi saya bagi saya tapi bagi saya tak semestinya vokal tu kita nyanyi tradisional, muzik moden tu dia dah irama Malaysia. Kita kena selitkan mungkin tabla, mungkin gendang, mungkin ada accordion sedikit. Itu bagi saya dia melambangkan ketradisionalannya lagu itu. Ketradisionalannya. Sebentar lagi sorry saya selit. Silakan. Sebentar lagi saya akan membuat persembahan, mendendangkan sebuah lagu lama, lagu tradisional yang sudah pun saya kontemporarikan. Sebentar lagi okey, mungkin kita dapat contoh lah nanti lagu tradisional yang ada di kontemporari. Okey, kita nak ke meja belah kiri kita juga Fahrin, kita nak kenal-kenal juga dengan penari-penari kita. Boleh ke kalau nak? Adik yang hujung sana siapa nama? Kenalkan. Silakan. Malu-malu dia. Malu-malu. Okey. Namanya siapa? Jun. Okey. Bagaimana? Macam kita nak tahu juga kan berminat untuk sertai tarian tradisional, lagu-lagu tradisional ni. Kuat sikit saya tak dengar. Belajar dari Aswara. Aswara. Okey, kalau kita dengar maksudnya sekali kenapa berminat dan mudah tak sebenarnya nak mempelajari. Mungkin sahabat boleh bantu. Silakan. Selagi kita tak belajar, selagi tu memang kata orang kita tak tahu mudahnya macam mana tarian-tarian sebenarnya. Selagi kita selama banyak mana kita belajar, sebenarnya makin banyak yang kita tak tahu. Maksudnya, banyak rupanya tarian-tarian yang ada kat Malaysia ni. And then kita sebagai, macam saya sendiri, saya sebagai alumni Aswara dan saya pernah belajar kat Aswara dan sekarang saya adalah freelance choreographer. Saya banyak mengajar apa yang saya belajar di Aswara dulu. Saya banyak mengajar semula kepada pelajar-pelajar sekolah. Supaya sama-sama kita tahu kan ilmu tu tarian-tarian yang ada kat Malaysia ni lah. Terima kasih untuk jawapan dari seorang koreografer tari yang mana tradisional. Dia mendedahkan kepada anak-anak kecil. Ini sebenarnya yang kita nak bawakan daripada generasi kecil. Macam Asmida sendiri kan daripada kecil dah didedahkan dengan lagu-lagu dendangan. Bagaimana sebenarnya Asmida di penghujung ini kan kita nak ramai lagi, bukan disebabkan pekerjaan dan sebagainya, tapi jiwa tu ada di irama Malaysia tu. Orang kata melentur buluh tu biar dari rebung. Jadi sebelum dia jadi buluh, daripada situlah kita nak membentuk dia. Saya rasa kesedaran ni kalau kita cakap dengan anak-anak, dia orang tak tahu nilainya seni dan budaya tu. Tapi kita kena bercakap dengan ketua keluarga ataupun ibu dan ayah supaya ada kesedaran untuk menyuntik seni budaya, membentuk jati diri seseorang manusia, bangsa, sesuatu bangsa itu supaya itu adalah kita. Kemana kita pergi pun kita bawa jati diri kita tu. Barulah kita berbeza daripada orang lain. Betul. Budaya Malaysia. Haziq, bagaimana kata akhir daripada Haziq sendiri kepada para penonton kita? Saya sebagai mewakili orang-orang muda tapi tak muda sekarang. Marilah sama-sama kita generasi terkini, kita sama-sama menaikkan lagu-lagu nenek moyang kita yang dah mereka tinggalkan untuk kita. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang nak teruskan identiti kita? Kita keluar negara,
orang nak tengok budaya kita. Betul. Jadi itu yang kita kena bawa. Jangan malu, jangan segan. Kita berbangga dengan apa yang kita ada. Suara Haziq ni sebenarnya saya masih cemburu daripada dulu. Memang kalau dengar tu memang ada kerja kosong, ada kerja kosong. Haziq, saya nak tanya juga idola Haziq dalam industri. Okey, industri idola saya yang telah pun pergi Allahyarham Datuk Ahmad Jais dan yang masih hidup Hasmida. Hasmida? Haziq. tak ada cadangan ke untuk ya Allah. Tak tahu lah dia Haziq. makan apa. Mungkin boleh apa orang kata berduet bersama. Tadi kita dah duet kat dalam. Cuba duet kat Kita orang selalu berduet di atas pentas. Okey. Tapi tak tahulah kalau ada rezeki. Sedikitlah, sedikit boleh. Nak juga merasa berduet. Serangkap duet. Nak dengar juga Nak kombinasi orang suara. Padang mandi di muara, ramai jugalah mencuci kain. Adik dipandang bertambah cahaya, rasalah tidak pada yang lain. Hasmida. Rumah rang agung beratap hijau, Sebab Iki betul. mengukir-ngukir salah panduan. Sungguhlah Tuhan pandai memuja, habislah manis sepadi buah. Jangan. Okey. Rasa tak puas ya dengan Itulah dia. rasa Baik, mereka. seperti mana Ya. yang kita dah janjikan, kita akan menerima persembahan daripada Hasmida. Tapi sekali lagi terima kasih, Terima kasih. kepada Terima kasih Haziq banyak. dan Terima juga kasih bersama dengan banyak. kita. Terus bersama dengan Ya. kita dan kita terus saja mempersilakan Hasmida untuk lagunya iaitu Jenjangannya Sirih Pinang. Silakan. Meracik pinang dalam semalam, menyusun sirih bersama gambir. Pantun disusun tiada bermalam, ayam berkokok panjang gelambir. Sirih pinang di dalam puan untuk hidangan putra perkasa. Sirih pinang di dalam puan untuk hidangan putra perkasa. Selamat jalan wahai pahlawan, tabah hatimu semangat wajah. Selamat jalan wahai pahlawan, tabah hatimu semangat wajah. Ku iring di kau doa dan harapan, berjuang dengan hatimu nan suci. Ku iring di kau doa dan harapan, berjuang dengan hatimu nan suci. Semoga pulang dengan kemenangan, ku menanti saat kau kembali. Semoga pulang dengan kemenangan, ku menanti saat kau kembali. Ku iring di kau doa dan harapan, berjuang dengan hatimu nan suci. Ku iring di kau doa dan harapan, berjuang dengan hatimu nan suci. Semoga pulang dengan kemenangan, ku menanti saat kau kembali. Semoga pulang dengan kemenangan, ku menanti saat. Jalan berlimpah
hendak ke mana? Tinggilah rumput sayang, mesti dari padi. Cantiklah tidak, sebagaimanalah tuan, hati tersangkut budi kerana budi. Cantiklah tidak, sebagaimanalah tuan, hati tersangkut budi kerana budi. Ahahahai, ketawalah lagi. Ahahahai, ahahahai, ketawalah lagi. Persembahan daripada Fakulti Muzik Aswara Sosok Mering. Nampak itu? Dan gelak dia Farin. Diketuai oleh Nana. Kita mungkin boleh berkenalan jugalah dengan setiap daripada anda dan juga alat muzik yang dimainkan. Saya main alat muzik accordion. Accordion. Nyanyi. Sana tu gitar. Okey, siapa namanya? Ni Husna. Husna. Yang tu Hakim. Hakim. Yang ni Bun. Bun bermain kahun dan kahun. Kahun. Percussion lah. Okey. Percussion lah. Yang ni Ifa. Ifa. Okey. Baik. Baik, Hakim, aku tak tahu sebenarnya tapi saya tanya pada Haziq tahu tentang instrumen, alat muzik dan sebagainya. Yang ini ni kalau irama Malaysia, irama Melayu ini memang tak pernah tinggal. Ceritakan keistimewaan dan keunikannya. Okey. Accordion ni tak ramai orang muda tahu. Macam kalau kita orang pergi ke sekolah-sekolah kan, banyak orang tanya ni apa ni. Termasuk cikgu-cikgu pun ada yang tak tahu juga benda ni. So kita orang, saya akan explain lah benda ni. Accordion dan alat muzik ni selalu dimainkan oleh muzik-muzik tradisional. Hatim tahu Sebab Hakim kongsikan tadi. Okey, cuba boleh Hakim tunjukkan pada kita ni tak bersendirian secara solo macam mana cara menggunakan atau pemain accordion ni. Okey, accordion ni kalau yang klasikal punya dia kita akan main dua belah tangan. Okey. Mana dekat sini kita akan main melody dan sini kita akan main chord. Dekat sini yang ni boleh becek-becek dah ni. Betul. Okey. So okey, mungkin boleh tarik sekali Boleh. Nyanyi sekali Hakim. Tapi memang unik sebenarnya ni kan. Saya rasa ini antara kekuatan dalam irama muzik tu sendiri. Kalau dia punya apa orang kata lunak betul. Muzik ni tu. Warna untuk lagu tu. Betul. Okey. Dan juga kita dah bersembang-sembang dengan mereka muzik penarinya juga. Dia takkan lengkap lah Farin. Orang kata menari dan juga muzik. Okey, kita mungkin boleh bertanyakan kepada siapa namanya? Hilmi. Okey, Hilmi. Antara tarian-tarian irama Malaysia, antara cabarannya mungkin orang tengok macam senangnya, tapi untuk penari sendiri apa antara persediaan dan juga cabaran setiap kali orang kata ada persembahan? Persediaan untuk tarian kebanyakannya adalah masa latihan jugalah. Kebanyakannya penari perlu memilih masa latihan yang sama sebab untuk koreograf sebuah tarian tu mengambil masa yang tak terlampau panjang dan ia perlu mempunyai latihan dalam beberapa latihan baru boleh menghasilkan sebuah koreografi. Okey, kita nak tanya juga. Itu dari segi latihan, tapi dari segi langkah ataupun step-stepnya kan. Kalau macam kita kata lagu pun ada dari contemporary kan, ada asli. Dari sudut yang tu pula bagaimana dari sudut tarian? Memang ada yang sememangnya asli atau dimodernkan bagaimana? Untuk irama Malaysia ni ada beberapa bahagian seperti zapin, inang, joget dan asli. Setiap langkah tarian itu adalah berbeza. Dan penggayaan setiap tarian itu juga membawa pergerakan yang berbeza dan mengikut irama lagu yang tersebutlah. Macam Hilmi sendiri, apa yang membuatkan Hilmi nak kata sertai pasukan tarian? Pasukan silakan. Bagi saya pergerakan itu sendirilah kerana tarian di dalam irama Malaysia ni kebanyakannya adalah membumi ataupun grounded. So apabila penonton lihat dia lebih macam mendata dan akan macam
very subtle lah, di bawah lah. Okay. Ini nampaklah warna-warni dan ini adalah pelapis-pelapis kita, pasukan pelapis kita ni. Fatin. Okey, baik. Kalau nak tanya pada Hakim kembali lah, berikan pada pesanan kepada para penonton, anak-anak muda. Kita dah dengar daripada penyanyi, daripada penari, daripada musician pula, tentang bagaimana kita terus mengekalkan alat muzik tradisi, mempelajarinya. Silakan. Saya individu, saya macam mana nak cakap? Saya mengharaplah agar benda ni dipupuk daripada zaman persekolahan lah, sebab budak-budak tak tahu pasal muzik tradisional. Kebanyakan bila diorang keluar, diorang tanya ni apa, baru diorang tahu. So kalau boleh daripada sekolah, cikgu-cikgu dah galakkan untuk mendengar lagu tradisional, tengok persembahan tradisional. Itulah. Okey, baik. Tak kasi buat kelas game. Ni, insya-Allah. Okey, baik. Kita akan terus banyak lagi perkongsian bersama dengan anda, dan kita berehat seketika. Pastikan anda terus bersama dengan kami dalam Irama Malaysia Wanita Hari ini. Selepas ini. Wanita Hari ini. Hari ini. Malaysia kaya dengan pelbagai kaum, bahasa dan adat resam. Selain itu, dapat dilihat makanan juga dapat menyatu padukan pelbagai etnik dalam sesebuah masyarakat. Oleh itu, kewujudan Pasar Borneo yang terletak di Bangi, Selangor ini merupakan antara tempat tumpuan bagi mereka yang merindui kampung halaman. Di sini terdapat aneka pilihan makanan, kuih muih, pelbagai produk serta barangan kraft yang diterbangkan khas daripada Sabah dan Sarawak. Barang-barang kraft tangan yang dijual oleh saya, diambil ataupun dibeli dari Sarawak ataupun Sabah. Dan kadang-kadang saya juga ada membawa buah-buahan tempatan dari Sarawak yang tiada di sini. Tapi itu special dia hanya untuk musim buah sahaja. Kan orang Sabah dekat sini banyak berkunjung, saya nak buat, saya tanyalah macam tak ada ke kuih penjaram, saya nyagalah kuih penjaram. Kuih penjaram ini dari nenek moyang kita orang, memang itu asal dia. Dibuka pada setiap hari Ahad, pasar ini meriah dengan pengunjung yang hadir bagi mendapatkan barangan tradisional dari kedua-dua negeri ini. Ia sedikit sebanyak dapat mengubah kerinduan bagi anak jati kelahiran Borneo yang merantau di Semenanjung apabila berkunjung ke sini. Memang saya macam excited lah untuk datang dekat tempat ni sebab ada barang-barang yang memang saya nak cari, sebab mak saya memang orang Iban. So memang saya nak cari barang-barang untuk saya bawa balik ke kampung lah. Hari ni saya datang cari buah dabai, salai lumik, daun sabung, upat cala. Banyak lah. Tengoklah mak, apa makanan yang asal dari Sabah. Lama tak makan makanan Sabah kan? Baru beli rebung aja. Saya beli kek lapis lah sebab nampak kek lapis kat sini macam menarik kan, pelbagai pilihan dia. Saya every week datang sini. Orang kata nak pergi Sarawak jauh kan. So memang selalu datang kat kedai abang ni lah makan mi kolo. Pasar Borneo ini bukan sahaja medan terbaik dalam merasai keindahan kepelbagaian budaya di negara kita. Malah warna-warni yang ditampilkan membawa mereka yang mungkin tidak pernah ke sana seakan-akan berada di negeri bawah bayu ataupun di bumi kenyalang dengan lebih dekat lagi. Indahnya Malaysia, semua apa yang kita teringin, apa yang kita rasa nak makan semua ada. Walaupun kita perlu terbang ke Sabah dan juga Sarawak, tak perlu, ada di Pasar Borneo di Bangi. Anda boleh dapatkan apa sahaja, mi kolok ke, apa latok betul. Pansu, setiap hari Ahad di Bangi. Itulah Pasar Borneo, keindahannya Malaysia. Okey. Baik, ini yang kami juga ingin kongsikan kepada anda. Tadi kita cakap Pasar Borneo kan hujung minggu. Hujung minggu ni pun seronok juga kalau kita berpiknik. Ini dia, warga Kuantan dan sekitarnya. Hari ini 17 September jangan lupa untuk join piknik hot di Teluk Cempedak, Kuantan, Pahang bermula jam 4 petang hingga 7 petang. Dan di sana anda boleh berjumpa dengan penyampai Hot FM serta barisan artis jemputan seperti Tajul, Lan Solo, Andy Vlog Poppy, Wani Hasrita dan Najwa Latif. Jadi jangan lepaskan peluang di lokasi terakhir ini. Dan tikar jangan lupa bawa bekal dan sebagainya. Itu berkenaan dengan piknik hot hari ini. Kalau tak nak pergi, kalau tertinggal jangan nak
buat aduan pula. Kalau cakap pasal aduan, esok kita bawakan iaitu Aduan Jiwa TV9 yang mana Aduan Jiwa kini kembali meraikan melerai kebuntuan dan juga kekusutan di TV9. Dalam episod pertama akan memaparkan luahan jiwa seorang anak yang mengambil tugas berat untuk menguruskan pusat jagaan orang tua. Beban tugas bukan sahaja memerlukan tenaga, malah masa dan juga kewangan Farin. Jadi bersama hos Fetri Yahya, saksikan Aduan Jiwa musim kedua Ahad ini, esok 18 September 2022, 10.30 malam di TV9. Jadi Fatin sendiri, jiwa awak ada nak buat aduan ke? Tak ada, so far Alhamdulillah. Kalau tak sempat Abang Fetri. Okey. Baiklah. Baik, kita juga sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang bersama kita pada hari ini. Fakulti Tari Aswara, Fakulti Muzik Aswara, Haziq dan juga Asmida. Okey, mungkin kita nak dengarkan kata-kata daripada Haziq dan juga Asmida lah. Sebarang pesanan. Rasanya tak terlewat nak ucapkan selamat Hari Malaysia. Ya. Betul. Itu paling penting. Dan jangan lupa memartabatkan budaya seni kita. Itu yang perlu diingat. Ya. Okey, Asmida pula. Okey, saya pun nak mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua penonton wanita hari ini. Dan seperti juga Haziq, ingat kita mempunyai budaya yang tersendiri. Betul. Jadi banggalah dengan budaya kita. Baik, itu dia. Terima kasih kita ucapkan sekali lagi kepada semua tetamu kita hari ini. Fatin. Dan hari Isnin, ya Farid. Tapi kalau anda perasan Fatin, sepanjang hari ini daripada sebelum kita bermula sampai ke sekarang ni, setiap kali kita dengar lagu Irama Malaysia, mesti badan kita nak bergerak. Otomatik. Kita akan teruskan sehingga ke penghujungnya. Tapi kita juga ingin berkongsi sedikit pesanan yang kami akan kembali pada hari Isnin nanti dengan topik kita iaitu Take 5 dari media sosial. Kita berehat tak seketika daripada media sosial. Betul, untuk kita cari balik kebaikan dan sebagainya. Kita cerita hari Isnin nanti. Jangan lupa untuk terus ikuti kami. Dan di penghujung ini kita nak persembahkan mari kita berjoget daripada Fakulti Tari Aswara, joget Cak Kunca. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Adik-adik, nak ke mana tu? Nak kita lembu ke? Boleh abang ikut? Naik kereta lembu, jalan Kota Melaka. Naik kereta lembu, jalan Kota Melaka. Adik jangan marah, abang ikut elak sama. Adik jangan marah, hai abang nak ikut sama. Adik ke mana tu? Mai ikut dia. Kereta lembu Melaka terkenal seluruh negeri. Kereta lembu Melaka terkenal seluruh negeri. Abang nak bertanya, ngapa adik masih sendiri? Abang nak bertanya, ngapa adik masih sendiri? Ya, ni seorang sama lah dengan abang. Jalan ke Pekan Lama, singgah beli roti. Jalan ke Pekan Lama, singgah beli roti. Adik jangan tunggu lama, nanti abang susah hati. Adik jangan tunggu lama, hai abang susah hati. Hai adik jangan bagi abang tunggu lama. Abang kita joget dia mari ni. Macam tu lipat dan lip. Makan buah Melaka, beli di Pekansari. Makan buah Melaka, hai beli di Pekansari. Hati abang udah bulana, ingat adik tiap hari. Hati abang udah bulana, ingat adik tiap hari.